Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, selamat kita berjumpa. Topik kita pada malam ini iaitu tentang kekacang. Kekacang ataupun dalam bahasa Inggeris saya bagi terminologi namanya legumes. Anda selalu dengar bila saya cerita tentang pemakanan waktu you lapar. Ingat tak masa kudapan kita tu nak makan petang, kadang-kadang malam-malam kalau terliur apa-apa nak makan, saya kata boleh makan kekacang dan sebagainya ataupun kacang-kacang semua tu. Ini termasuklah daripada yang saya recommend pada anda sekalian. Cuma kena belajar sikit sebab ada isu-isu yang kalau salah anda makan, kadang-kadang dia boleh menyebabkan sesuatu yang anda tak suka, seperti side effect ataupun ada sikit toxicity. Jadi harus kita belajar ya. Baik. Kekacang saya bagikan pada 3 pada malam ini, iaitu satu dinamakan beans ataupun kacang-kacang seperti kacang kidney beans ataupun kacang yang merah yang dah pernah tengok kan, dia macam bentuk kacang direct translation kacang ginjal, kacang buah pinggang sebab design dia macam buah pinggang. Itu yang besar-besar merah tapi warnanya lebih kurang macam ni. Ni kacang merah yang kecil lebih kurang sebesar ni. Kacang hijau dia banyak jenis kan, kacang hijau ada kacang ni macam kita buat bubur kacang hijau kan. Ni anda semua dah pernah tengok kan, betul okey, right. So ada banyak lagi jenis kacang-kacang seperti saya kata lima beans nama-nama seperti Adzuki semua tu kita jangan mungkin nama tu lain tetapi kita pernah pakai. Ada yang warna putih, ada yang warna merah tadi, merah gelap, ada brown, ada hijau kan. Itu kekacang-kekacang yang saya maksudkan pada malam ini. Ada orang panggil tadi yang kacang hijau tu, orang putih panggil mung beans atau setengah orang kata mung beans. Tak apa, nama-nama tu yang you kena ingat. Ada setengah tu sampai jadi hitam pun ada black beans, okey. Setengah orang panggil black eye, ada macam mata hitam-hitam kat situ pun. Itu kacang-kacang yang saya maksud pada malam ini. Anda mungkin pernah dengar di luar overseas, siapa yang pernah tinggal di sana, nama pinto beans. Tapi soya bean termasuk dalam beans, okey. Tapi legumes ada lagi, satu beans, satu lagi dia panggil peas. Kacang, pernah dengar tak macam kacang kuda? Kacang kuda tu dia panggil chickpeas. Okay, so peas ni kacang-kacang jenis kekacang juga. Setengah orang dalam bahasa di luar negara tu dia panggil garbanzo. Nama pun garbanzo. Kacang kuda, chickpeas. Setengah lagi di India famous dengan dia panggil cowpea. CAW macam cowpea lah, okay. Tapi ada orang panggil garden pea. Cuma yang paling popular saya nak cerita sikit, mungkin ada masa malam ni kita fokus kepada yang simple dan murah. Dan zaman-zaman kita lockdown ni simpan banyak-banyak sikit ni. Sebab apa, yang ni sahaja boleh menyelamatkan keadaan dapur kita dan dia tak mahal. Cerita malam ni cerita yang murah-murah, itu dipanggil dal ataupun orang utara panggil parpu ataupun ni lah, kita pernah buat masak dal kan. Okay. Orang putih panggil pulses ataupun lentils. Alright, so itu nama-nama jenis. Bahkan ada lagi banyak jenis, beratus sebenarnya di negara-negara lain, design lain, nama lain. Apa pun yang penting kita nak bagi 17 yang saya janjikan pada anda manfaat. Semua yang saya cerita tu ada yang lebih, ada yang kurang, tapi semuanya ada sifat-sifat karakter yang nombor 1 boleh mengurangkan kolesterol. Tengok tu. Jadi Tuhan jadikan beans ni, walaupun ada orang setengah-setengah grup yang taksub sangat kata tak boleh tu, saya rasa kita nak kena selesaikan isu ni. Sebab kalau you all semua dengar kata semua beans ni tak boleh makan, lentil, dalca tak boleh makan, apalagi tadi saya cerita tu kacang kuda tak boleh makan, saya rasa tu dah agak keterlaluan. Sebab apa? Yang ni cukup banyak dia punya nutrient, dia punya zat makanan dia one of the best. Let me tell you this. Sebab tu dalam D&D diet, beans, lentils dan peas ni, kekacang-kekacang ni semua amat digalakkan. Okay? Terutama sekali kalau you nak letak dalam you punya sayur-sayuran, dicampurkan dengan makan petang pun boleh. Okay? Dan nanti kalau you buat sprout, you jadikan tauge, lagi best. Baik.
Nombor satu saya kata mengurangkan kolesterol. Okey, salah satu sebabnya ialah dia tinggi dengan serat dalam biji-biji ni. Bila kita masak dia elok-elok, kita rebus dia elok-elok, kita rendam dia elok-elok, kalau kita jadikan dia sebagai sprout ataupun jadikan dia sebagai tempe nanti, dia semua akan jadi terbaik untuk mengurangkan kolesterol. Nombor satu. Nombor dua, ada kaitan kolesterol dengan jantung. Terkenal beans kita ni nampak macam kampung-kampung je macam ni kan. Orang-orang selalunya orang India banyak makan ikan, hari-hari dia orang makan kan. Kadang-kadang kita makan dengan roti canai semua kan, kuah dal tu kan. Dal ni biar kita banjirkan dia. Okey, banjir tu banyak-banyak sebab apa? Dia tinggi serat dan dia mengurangkan masalah penyakit jantung, dah terkenal. Dan di dalam biji-biji ini ataupun kekacang ni, legumes ni, dia terkenal dengan pengurangan radangan. Dia mengurangkan apa yang dipanggilkan inflamasi dalam badan kita. Cantiklah kan? Sebab salah satu daripada bahan yang ada tu namanya copper. Okey, selain daripada serat ada copper. Saya sambung lagi. Nombor dua, dia menguatkan otot. Okey, sebab dalam semua beans ni, dalam kekacang ni, yang paling tinggi ialah protein. Okey, terkenal dengan protein. Siapa yang tak sempat makan daging, tak digalakkan masa sakit kan, saya minta you hentikan makan daging-daging, benda-benda yang ayam ataupun seafood dan sebagainya. Jadi you risau kat mana protein you nak datang. Selain daripada sayur-sayur hijau semua tu, inilah dia pengganti protein yang terbaik, paling tinggi. Okey. So dia meningkatkan kekuatan, menjaga kekuatan otot you. Jadi jangan risau kalau tak ambil satu keping daging pun, no problem. Okey. Nombor tiga, saya janji dalam topik saya bagi tadi, saya buat announcement adalah untuk orang diabetes. Okey. Terkenal dia boleh kontrol, menjaga dan menstabilkan you punya blood glucose. Okey. Alright, so jangan risau, walaupun dia ada karbohidrat, setengah orang kata tak boleh ada karbohidrat langsung, kena rendah karbohidrat. Okey, berhati-hati, jangan semua nak taksub kepada perkataan-perkataan ataupun cadangan-cadangan yang cuma lepas saja. Ia kena belajar. Dalam beans ni, dalam you punya kekacang, memang ada karbohidrat, tapi karbohidrat yang kompleks, yang bagus. Dan dia pelan-pelan dia boleh lepaskan dia punya glukos dia tu, maka you akan senang kontrol you punya apa dipanggil blood sugar. Salah satu sebab saya kata tadi tinggi dengan serat. Nombor dua, dia punya glycemic index rendah, jadi tak tinggi spike you punya rasa macam tinggi sangat glukos you, tak ada. Dan dia ada antioksidan dan dia ada polifenol. Bila you dengar perkataan polifenol, antioksidan ni memang baiklah untuk badan kita. Tak usah fikir jauh-jauh. Okey. Nombor empat, zaman ni, COVID ni, makanan ni kena ditinggikan, kena diacap kalikan, sering kali makan. Sebab apa? Sebab dia tinggikan imuniti kita, daya tahan kita ditinggikan sebab dia ada vitamin C dalam dia. Okey. Seterusnya dia juga ada vitamin A, ada beta carotene. Jadi dia nombor 5, jaga mata kita. Alright. Nombor 6, dia untuk mereka yang pregnant, minta rajinkan makan kekacang yang saya cerita. Tak mau yang hijau, ambil yang merah. Tak mau yang merah, ambil dal. Tak mau dal, ambil kacang kuda. Ambil je lah, tukar-tukar, campur-campur kan. Okey. Dan saya kata apa tadi? Sebabkan dalam kekacang ini dia banyak dengan folate. Folate ni terkenal untuk menjaga baby kita, janin kita, supaya tidak ada birth defect. Maksudnya tidak ada kecacatan kepada janin kita. Tahu kan, kita punya neural tube tu dia kena cukup vitamin minerals, terutama sekali folate. Okey, baik. Sudah bagus tu. Bagi lagi, Tuhan ni maha kaya, maha pemurah, maha penyayang. You tengok dengan kacang biji-biji macam besar-besar macam ni je kan, dah boleh dapat macam-macam dah. Nombor 7 pula, dia mengkontrol you punya blood pressure, BP, blood pressure. Sebab apa? Dia ada potasium. Dia ada potasium yang tinggi, cukup untuk mereka yang tak cukup potasium pun rajin-rajin, kalau tak ada pisang, ambil banyak beans ni. Okey, saya katakan pisang bukan adalah yang tertinggi potasium. Inilah antara yang you tak nampak ada potasium. Blood pressure boleh dikontrol. Nombor 8, tenaga meningkat. Apabila banyak bahan-bahan cantik-cantik dengan mineral dan ada karbohidrat, ada protein yang tinggi, fatnya sikit, hampir tak ada langsung kolesterol dalam ni. So bagus. Okey. Dia meningkatkan energi disebabkan dia juga ada dinamakan manganese.
Okey, dan apabila dia juga ada kuat dengan banyak dalam semua beans ni dan lentils, dal-dal tu dan juga kacang kuda semua tu ada banyak iron. Ingat tak, kita selalu bermasalah nak cari iron supplement semua. Ni je, hari-hari you amalkan ni, insyaAllah edaran darah you pun akan sentiasa terjamin atau terjaga. Nombor 10, yang ni semua kena buka mata ataupun dengar elok sebab saya minat sangat. Dia menahan ataupun cuba prevent you daripada kena kanser. Cantik ni makanan untuk orang kanser. Bagus tak? Okey. Dahsyat tu. Sebab apa sebenarnya? Yang paling tinggi ialah fiber dan mineral-mineral dan juga ada banyak nutrien-nutrien yang lawan kepada kanser. Sebab dia pun ada antioksida. Okey. Satu lagi, dia meningkatkan bone health, kesihatan tulang. Berarti masalah calcium deposition dan sebagainya kan, dia balancekan balik supaya tulang kita tak reput. Jadi orang perempuan yang dengar lecture saya ni, kalau you nak cari banyak suplemen untuk jaga supaya tak kena osteoporosis, insyaAllah ini antara bahan-bahan yang you amalkan. Okey. Kalau tak seminggu 3-4 kali tu, buatlah sekurang-kurangnya 2-3 kali at least kenakan bahan-bahan macam ni dalam makanan ataupun buat bubur ke sikit-sikit belah-belah petang tu. Okey. Baik, sambung. Untuk mereka yang takut kepada masalah demensia ataupun nyanyuk dan sebagainya, dia boleh juga menurunkan masalah ni ataupun menghindar daripada masalah ni. Okey, sebab apa? Sebab dia ada B1, ada thiamine. Banyak ni vitamin B dalam ni. B6 lah, B9 lah. Saya tengok dalam list tu kan banyak vitamin B dalam ni. Okey, dan yang ni seterusnya nombor 13 ni mustahak kita belajar. Rupa-rupanya dia menghindar daripada masalah constipation. Yang paling saya suka ialah kalau kita tidak sembelit. Dalam hidup orang yang kena kanser nanti, salah satu daripada riwayatnya dia selalunya ada masalah sembelit. Dah 3-4 tahun sebelum dia kena kanser ni, okay? Ataupun daripada muda lagi dia dah sembelit. So anda sekalian yang sembelit-sembelit tu, belajar makan legume ni, boleh? Dan kebaikan terus tentang digestion ni, tentang pencernaan, masalah usus kita ni, dia ada satu dalam bahasa Inggeris dia panggil second meal effect. Second meal ni maksudnya macam ni. Makanan yang kedua. Katakan sekarang saya makan lunch. Okey. Lunch tu punya makanan kalau kita ambil vegetarian ni ataupun ambil legume ni kan. Sama ada dal ataupun ambil kacang kuda ataupun ambil kidney beans semua tu buat makanan sendiri atau buat salad sendiri tu, dia punya efek sampai ke malam ada lagi. Jadi bila you makan malam, kadang-kadang you rasa lagi kenyang dia ataupun rasa dia punya orang panggil efek tu masih ada lagi. Fiber-fibernya tu lambat nak dihadam, maka sampai ke next punya makanan kita masih lagi terasa. Maka itu menyelamatkan supaya kita tu tidak makan banyak the next meal. Tu dia panggil second meal. Pemakanan yang seterusnya pun masih ada kesan yang asas ataupun sebelumnya. Dahsyat Yang ni antara kebaikan yang orang tak sangka. Maka bolehlah nombor 14 kalau kita letakkan untuk nak kuruskan badan. So nombor 15 saya kata tadi ada antioksida sebab dalam kacang ni mereka ada banyak tu manganese, saya kata tadi potasium, ada magnesium, ada iron, ada banyak vitamin-vitamin yang terkenal. Dan nombor 16 ialah dia juga menyebabkan dia punya darah tidak terlalu cair, tidak terlalu pekat. Maksudnya tonicity, kekentalan darah tu baik. Maksudnya stabil. Setengah kan orang takut terlalu nipis ataupun terlalu cair. Tapi setengah orang selalunya doktor bagi kalau penyakit-penyakit jantung tu mesti ada blood thinner semua. You amalkan makanan ni, darah you akan cantik je dia punya viscosity, kekentalan dia. Sebab apa? Dia ada sodium, potasium dan lain-lain lagi. Yang penting kita tutup cerita pada malam ni ialah nombor 17. Saya nak ulang lagi sekali, dia mengurangkan inflamasi dan lebih penting pada orang yang menopause. Pernah dengar? Bila menopause tu macam-macam cerita kan? Ada masalah, masalah kekeringan, masalah rasa panas, hot flush,
masalah rasa irritable, rasa letih, lesu, tak ada mood, depression dan sebagainya tu, bila you amalkan makanan yang berasaskan ke kacang yang saya cerita malam ni, dia banyak membantu. Okey. Tadi kanser saya lupa nak cerita, yang paling dia lebih suka jaga ialah breast cancer dan prostate cancer. Ada juga yang kata disebabkan serat banyak, dia lebih menjaga colorectal, bahagian kolon dan rektum kita. Jadi cantik sangatlah. Kita belajar makanan-makanan simple. Cuma tadi saya janji nak cerita pada you kenapa orang merisaukan kita kalau nak makan bahan-bahan kekacang macam ni. Sememangnya kalau you makan dia tak masak betul ataupun tak direndam betul, memang bahaya. Itu betul. Ada terutama sekali kacang ginjal tu, kacang kidney beans tu kan. Yang lain tu tak berteruk sangat. Sebab pernah ada cerita-cerita kat Korea, Japan, entah macam mana dia orang buat, tak masak cukup ke apa, orang makan tu sampai sampai dia cirit-birit, sampai muntah dan sebagainya. Walaupun jarang berlaku, tapi kita tak nak anda yang dengar lecture ini tak faham. Memang ada terkenalnya bahan-bahan kekacang ni, orang putih panggil ada anti-nutrient. Pokok dia, tanamannya kan tak tinggi kan, lebih kurang 2 kaki macam tu kan. Dia macam bila keluar dia punya dia punya buah dia tu, macam biji dia tu kan macam kacang buncis, ataupun macam kan pernah tengok kacang edamame kan, you pernah beli kan, dia macam itulah. Dia ada biji-biji dia tu. Jadi memang kulit dia ataupun daun dia, batang dia semua tu dengan buah dia sekali tu disalut dengan dinamakan anti-nutrient. Anti-nutrient ni macam ni, ada lectin ataupun ada oxalate ataupun phytate. Nama-nama ni adalah natural anti-pesticide. Maksudnya Tuhan jadikan pokok ni, memang Tuhan jadikan khas, dia punya immunity dia ada sendiri, dia ada polis dia sendiri ataupun ashka dia sendiri yang namanya lectin ataupun namanya phytates atau oxalate tu. Sebab apa? Bila insek datang, serangga datang nak makan dia, jadi dia macam penahan lah, ataupun defense system dia lah kan. Jadi dia insecticide yang natural. Cuma ini sahaja yang you kena tahu bila biji tu kita nak makan nanti. Kalau you dah tahu cerita macam ni, you kena buat 3 perkara. Nombor 1, selalunya you kena soak dahulu. Kena rendam dahulu semalaman. Okey, orang-orang yang dah biasa masak tahulah kan, you kena rendam dulu. Besok nanti kalau you nak masak baru you masak. Okey. Nombor 2, ramai orang buat fermentasi, ataupun jadikan dia macam tempe, ataupun setengah orang tu buatkan dia jadi orang panggil sprout kan, tanam dia untuk, ataupun tak payah pakai tanam, tak apa, zaman sekarang ni dah ada macam-macam. You beli kat Lazada, Shopee pun ada jual dia punya talam-talam dia tu kan, bekas-bekas kotak semua tu, dia ajar macam mana nak tabur you punya bijirin ni ataupun kekacang ni. Nanti dia naik jadi tauge dia atau jadi sprout dia, you potong-potong 2-3 kali, itu lagi kuat dia punya zat makanan dia. Yang tu semua selamat. Apabila you dah rendam semalaman ataupun you dah masak dah ni lah sampai dah boleh makan semua tu, selalunya lectin, oxalate, phytates ni semua dah hilang. So jangan risau. Okey, tak pernah pun saya tengok orang gigit kacang keras macam ni kan, patah gigi je kan. Yang tu memang bahaya. Boleh faham semua? Jadi jangan risau, apapun kalau you bagi ke anak-anak you, pastikan yang dah masak elok-elok, yang dah lembut. Okey, apa lagi? Nombor 2, orang kata tak bagusnya sebab dia punya protein tak bagus. Itu salah. Memang saya dah buat kajian, banyak study, nombor 1 yang paling tinggi dalam semua kekacang ni ialah protein. Paling tinggi. Sehinggakan orang di overseas kalau buat burger yang vegan tu, tahu, orang yang tak makan daging, dia nak makan juga burger ataupun nak buat ni lah, makanan-makanan dalam bentuk daging, dia ganti dengan beans ni. Bahkan kalau you tengok kat office saya kan, saya buat D&D Kitchen, kita punya burger, kalau you tengok dalam kita punya advertisement tu, selalunya dalam bentuk kita pakai beans juga. Okey, seterusnya ada orang kata memang yang ni saya tak boleh sangkal lah. Kalau siapa rajin makan ni, you tahu permulaan kadang-kadang banyak kentut.
Tahu tak, angin keluar sebab gas. Maklumlah sebab apa? You banyak serat, jadi you bagi banyak makanan kepada you punya bakteria. Bakteria happy sangat sampai banyaklah bunyi-bunyian yang tertentu. Tapi itu untuk mula sahaja. Bila body you dah biasa, alhamdulillah. So itu gas-gas tu disebabkan tinggi apa tu seratnya. Saya rasa ni bukan satu faktor yang negatif kan. Dan ada orang kata dia tak ada value sangat lah, nutrien dia tak kuat. Itu satu lagi pembohongan. Sebab apa? Ramai orang dulu-dulu daripada ancient lagi, zaman turun-menurun dulu, kita ramai rakyat kita yang makan, tok nenek kita pun makan semua ni dan mereka sihat walafiat. Dan ujung-ujung sekali kalau anda belajar kat Blue Zone, tahu Blue Zone tak? Tempat orang yang hidup sampai 100 tahun ramai kat sana. Tahu, kalau kat Malaysia ni kalau you 100 tahun, TV3 dah ikut you pergi mana-mana pun sebab you masih boleh berjalan. Sana boleh nak bersikal lagi umur 100 tahun. Boleh pergi melawat lagi dia punya jiran, tetangga, tengok apa khabar semua, jangan main. Kita kalau boleh 90 tu kira dah terror. Okey, tak ramai lah kat Malaysia ni. Okey, tapi yang penting dah dibuat kajian, mereka yang ramai di 9 buah negara yang dibuat kajian tu semuanya ambil legume. Kalau tak ambil kacang merah, ambil kacang hijau, tak hijau ambil apa tu dal, mesti dia orang ada apa tu kekacang mereka yang tersendiri, termasuk dengan ubi-ubi dan sebagainya lah kan. Baik, tapi mereka makan legume. So kalau orang kata legume tak bagus, saya rasa orang ni tak boleh tahan lah sampai 100 tahun. Tahu tak? Lain pada tu, kita habiskan cerita untuk perhatian mereka yang nak makan tapi dia rasa-rasa macam risau. Jangan terlalu risau, mulakan dengan yang paling selamat ialah lentils. Dalam semua kekacang ni, lentils ni, parpu, okey, dal yang paling selamat. Kalau dari segi nak kena allergic ke, kan setengah orang kan tak boleh tu, tak boleh ni. You start dengan dal dahulu, lepas tu baru you pergi kepada apa tu beans yang lain. Boleh. Bean yang last kali kacang ginjal tadilah, kacang apa kidney beans tu. Kalau yang paling nak ada masalah pun kidney beans saja, lain kurang. So nombor 1, nombor 2, pastikan you rendam minimum semalaman, 8 jam lah at least rendam dalam air yang at least 3 kali ganda jumlah kacang ni. Kalau kacang tu satu mangkuk, you ambil 3 mangkuk air minimum. Okey. Lepas tu you kena masak sampai betul-betul dia dah lembut sampai boleh makan lah. Jangan keras lagi, okey. Dan pastikan masa tengah masak ni jangan letak sebarang minyak apa-apa, okey. Sebab bila you letak je minyak, dia akan jadi keras balik, okey. Dan kalau boleh pakai pressure cooker, sebab pressure cooker tu cepat sikit. Kalau tidak nanti sejam pun tak lembut-lembut lagi. Akhir sekali kena kunyah betul-betul lah. Yang tu supaya terutama sekali kita yang dewasa ni, orang tua-tua, sebab kalau asid dalam badan kita tak cukup, tahu asid, hydrochloric acid dalam perut, maka susah kita nak digest. Sebab apa? Tinggi dengan protein. Dan kalau rasa masih sensitif, makan sikit-sikit dahulu. Besok kalau tak ada apa-apa masalah, you tak cirit ke, tak ada rasa loya ke, atau tak gatal-gatal ke apa-apa, okey. Sebenarnya tak ada masalah. Kot-kot lah ada orang buat cerita makan secara apa tu berkala ataupun apa beransur-ansur banyakkan later on. Sebab apa? Ujung-ujungnya bakteria you cukup happy. Alright? Okay, uric acid kalau tinggi boleh tak? Sebenarnya boleh. Saya dah dapat tahu kekacang yang jenis macam ni tidak masalah. Yang uric acid tinggi tu kalau you ambil kacang tanah. Okey, peanuts. Okey, ada sebabnya. Okey. Kacang-kacang macam ni lebih masih, tapi kalau you sensitif betul, tak payahlah. Kadang-kadang kacang hijau pun tak boleh makan kan. Hati-hatikan. Selalunya uric acid tu asal-usul yang you kena check ialah selain daripada daging dan sotong dan udang dan sebagainya, masih lagi balik kepada gula. Ramai orang yang tersilap, dia banyak makan gula. Gula pun antara sebab utama kenapa kena gout. Okey, baik. Kacang hijau, kalau nak bubuh dia punya apa tu santan dan sebagainya, you nak buat bubur semua tu, please ambil santan yang fresh. Okey, memang baik, memang terbaik sekali. Masalah batu empedu ataupun bile problem kan, tak cukup apa tu yang keluar bile daripada liver you kan, semua tu kan, selalunya kita risau kepada benda yang berlemak banyak sangat, okey, ataupun ambil butter ke susu lebih, yang tu kita risau. Tapi sebabkan kekacang ni dia lebih pada protein dan serat, dia selamat insya-Allah. Kacang ni bersifat sejuk. Yes, mungkin juga, tapi saya masih lagi belajar tentang sejuk panas ni.
setengah orang kata dia sejuk betul. Sebab Chinese traditional medicine memang ada kepercayaan kepada sejuk dan panas, dan saya rasa ada tempatnya. Okey, cukup dulu saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Berhati-hati lagi sekali. Saya pun sebenarnya risau. Apa yang tengah berlaku kat Malaysia ni. Saya dah kata, kalau kali ni kita lepas daripada bicara kenaikan ramainya kena COVID ni, saya betul-betul minta sesuatu harus dilakukan kepada negara kita supaya tidak kita sentiasa dalam keadaan yang takut macam ni. Okey. So apapun saya minta semua duduk kat rumah, kalau boleh tak payah keluar, jangan keluar, jauhkan daripada sesiapa yang tak payah dekat dengan sesiapa lah, pendek cerita. Okey. Kalau boleh, kalau terpaksa pergi kerja, berhati-hati. Saya doakan semua selamat, dan kita doakan mereka yang sakit lagi sekali jangan putus asa, lawan, sebab setiap penyakit itu ada ubat, dan inilah caranya saya bagi manfaat dan ilmu supaya you boleh pegang apa tu kesihatan you dalam genggaman diri sendiri. Okey. Apapun kalau tak pasti, jumpa doktor. Jangan pandai-pandai pula. Kalaupun saya kata pegang sendiri apa tu kesihatan tu, itu untuk penyakit yang biasa-biasa. Kalau penyakit yang agak acute, yang serius, yang you tak tahu nak handle, pastinya kena jumpa doktor juga. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita nak ajak you masuk DND Academy. Kenapa? Nombor satu, you bayangkan ilmu yang saya dah buat lebih kurang dekat 2 tahun ni, dah lebih 200 over YouTube punya video, you akan dapat yang telah dieditkan. Nombor satu. Nombor dua, you akan dapat semua premium program seperti Goodbye Diabetes, Goodbye Obesity, Goodbye Cancer pun, Goodbye Stress, dan kita nak buat banyak lagi, Goodbye Arthritis, ada 12 Goodbye nanti. So anda akan dapat dari semasa ke semasa. Nombor tiga, you akan dapat berkonsultasi dengan doktor-doktor yang ada hampir 30 seluruh Malaysia, yang dipanggil Wellness Advisor. Semuanya para doktor medical. Dan nombor 4, you akan dapat apa saja ilmu yang terbaru dan produk-produk terbaru yang saya akan cerita kepada anda. Tapi nombor 5, dengan menggunakan satu jari aja, you boleh share dengan kawan you bila dia beli atas platform kita dndacademy.my, dndacademy.my, you akan dapat imbuhan 3 kali. You sendiri beli dapat, kawan you beli dapat, dan kawan daripada kawan you pun dapat 3 kali. So, sambil belajar, sambil menjana pendapatan. Okey, saya berjumpa anda di dalam DND Academy. Join sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.